Inilah jam yang telah pun berusia 124 tahun yang dibawa dari negara England ke negara kita menjadi detik bersejarah. Detik-detiknya sentiasa ditunggu khususnya pada tanggal 31 Ogos setiap tahun menjadi saksi kepada kemerdekaan negara kita. Siapakah di belakang takbir yang menjaga jam ini? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita belajar bahasa Melayu tahun 4, tajuknya Didikasi Penjaga Jam. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid-murid dapat menguasai, dapat memahami. Satu, dapat menggunakan kata kerja yang betul. Yang kedua, dapat menyenaraikan kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja pasif. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia dengan buku teks. Mari kita baca bersama-sama dan cikgu harap juga kamu telah pun ada buku catatan dan alat tulis untuk mencatat apa juga maklumat yang penting. Tajuknya, Didikasi Penjaga Jam. Zara ke kedai jam untuk membaiki jamnya. Di sana, dia terpandang keratan majalah tentang penjaga jam besar Menara Sultan Abdul Samad. Dalam petikan ini, ada perkataan yang berwarna. Perkataan berwarna ini adalah dua perkataan yang mana lebih sesuai untuk melengkapkan ayat. Jadi kita baca terlebih dahulu, nanti waktu latihan kamu akan buat. Encik V Gunasegaran ialah penjaga jam Menara Sultan Abdul Samad. Jam itu telah mula beroperasi atau berusia sejak tahun 1897. Setiap 2 hari, jam itu akan dikunci atau disiapkan dan disengelarakan oleh beliau. Beliau mula berkhidmat atau berbuat sebagai penjaga jam ini pada usia 19 tahun. Beliau ialah individu ketiga yang diberikan amanah menjaga atau menyimpan jam itu. Tempoh masa 3 tahun diambil atau dibuang oleh beliau untuk mahir menjaga jam tersebut. Tugas beliau termasuklah menarik atau memusingkan engkol sebanyak 300 kali pusingan. Hal ini dilakukan supaya pemberat loceng seberat 400 kilogram dapat diturunkan atau dinaikkan ke atas. Selain itu, beliau juga mengunci jam, menyelaraskan atau menukar waktu, membersihkan dan memeriksa keadaan jam. Pada tahun 2016, Encik V Gunasegaran telah bersara atau berhenti setelah bertugas selama 41 tahun. Walaupun telah bersara, beliau berikrar akan berkongsi atau bertukar kemahiran dan pengalamannya kepada pihak yang memerlukannya. Berdasarkan objektif sebentar tadi, ada 3 yang perlu kamu kuasai. Kata kerja transitif, kata kerja tak transitif dan kata kerja pasif. Apakah yang dikata kata kerja itu? Kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan dalam sesebaris ayat. Kata kerja berfungsi sebagai predikat. Kita lihat dulu kata kerja transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya dalam ayat aktif. Objek terdiri daripada kata nama, frasa nama ataupun klausa nama. Tanpa objek, ayat yang terhasil tidak lengkap. Kata kerja jenis ini menggunakan imbuhan meng, memper, meng, kan, meng, ai, memperkan dan memperai. Okey, yang cikgu sebutkan tadi, yang ni dah mudah saja. Kamu ingat kata kerja ni menggunakan ataupun ada imbuhan. Contoh nak lebih jelas, nelayan menangkap ikan. Tengok, menangkap. Orang itu memperbesar rumahnya. Memperbesar. Sebab dia kata adjektif tak perlu ada kan. Memperbesar. Memperlebar contohnya. Nombor 3, ibu menidurkan adik. Dengan kan ya, menidurkan adik. Ini adalah kata kerja transitif. Lihat pula kata kerja tak transitif. Apa maksud dia?
Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. Kebanyakan kata kerja jenis ini adalah dalam bentuk kata tunggal atau menerima awalan ber dan ter. Contoh ayat kata kerja tak transitif. Adik sedang makan. Tak ada imbuhan pun. Tapi makan. Makan tu adalah perbuatan. Kata kerja. Dia belum mandi. Mandi itu perbuatan. Bayi itu bercakap. Bercakap imbuhan ber. Ini adalah kata kerja tak transitif. Yang ketiga ialah kata kerja pasif. Apa maksud kata kerja pasif? Kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Kata kerja yang menggunakan imbuhan di. Contoh dicari, dijalani, digerakkan. Ingat mudah, dia bermula dengan imbuhan di. Ini lebih mudah. Ingat imbuhan di. Contoh ayat, buku dibaca oleh Kamal. Dibaca. Basikal telah dinaiki oleh Zihan. Dinaiki. Berdasarkan nota dan juga contoh kata kerja sebentar tadi, sekarang giliran kamu untuk sebagai latihan pada hari ini, gariskan kata kerja yang betul dalam petikan ini. Yang mana satu contoh, beroperasi ataupun berusia. Okay, jadi kamu boleh mula 5 minit dari sekarang, mula jawab. Mari kita bincang bersama-sama. Encik, nombor 1. Encik V Gunasegaran ialah penjaga jam Menara Sultan Abdul Samad. Jam itu telah mula beroperasi. Beroperasi sebab apa? Beroperasi sejak tahun 1897. Bayangkan, kalau ikut dah hampir 124 tahun. Lama tu. Setiap 2 hari, jam itu akan dikunci dan disengelarakan oleh beliau. Dikunci jam tersebut. Beliau mula berkhidmat. Berkhidmat maksudnya bekerja sebagai penjaga jam ini pada usia, bayangkan, 19 tahun. SPM 17 tahun, habis saja SPM 2 tahun, beliau telah pun mula bekerja sebagai penjaga jam ini. Beliau ialah individu ketiga yang diberikan amanah menjaga jam itu. Orang ketiga dalam tempoh 124 tahun lebih kurang. Tempoh masa 3 tahun diambil oleh beliau untuk mahir menjaga jam tersebut. Bayangkan, 3 tahun belajar nak jaga jam. Supaya jam tu berfungsi dengan sempurna. Tugas beliau termasuklah memusingkan engkol sebanyak 300 kali pusingan. Hal ini dilakukan supaya pemberat loceng seberat 400 kg dapat dinaikkan ke atas. Bayangkan 400 kg. Kalau seorang berat 100, ibarat macam 4 orang. Okay. Selain itu, beliau juga mengunci jam, menyelaraskan waktu, membersihkan dan memeriksa keadaan jam. Nak memastikan jam tu tepat dan betul. Terutamanya menanti detik 31 Ogos setiap tahun yang kita nantikan tepat pukul 12:30 malam tu. Ting, 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 bunyi tu. Pada tahun 2016, Encik V Gunasegaran telah bersara. Bersara maksudnya dah berhenti kerja maksudnya, tapi kita panggil dia bersara. Sekarang orang bersara umur 60 tahun, ada 58, ada 56. Pilihan 56 dan 58 ni pilihan. Orang dulu bersara 55. Okey, sekarang maksimum 60. Lepas 60 bersara. Kalau nak kerja lagi, dia kontrak lah. Setelah bertugas selama 41 tahun, bayangkan lama tu, sebab dia mula bekerja pada usia 19 tahun. Walaupun telah bersara, beliau berikrar akan berkongsi kemahiran dan pengalamannya kepada pihak yang memerlukannya. Bukan kamu saja lepas ikrar. Encik V Gunasegaran pun berikrar. Maksudnya dia apa? Nak bantu. Dia ada orang ketiga yang jaga jam tersebut. Nanti ada orang yang keempat. Lepas tu ada orang kelima. Supaya jam ni walaupun berusia beratus tahun, tapi dapat berfungsi dengan sebaiknya. Selain menjadi kebanggaan negara kita, pelancong-pelancong yang datang dapat menangkap gambar dan sebagainya untuk dibawa pulang ke negara mereka, khususnya ke negara England, negara pengeluar jam tersebut.
Sebagai rumusan dan penutup apa yang kita pelajari pada hari ini ialah penjaga jam yang dedikasi. Bayangkan Encik Viga dan saudara ini bertugas selama 41 tahun tanpa ada rasa jemu, malahan rasa bangga dapat menjaga warisan sejarah negara kita yang telah pun berusia hampir 124 tahun. Jadi jika kamu pergi tempat-tempat bersejarah, jagalah warisan sejarah negara kita, khususnya kalau pergi ke Melaka yang terkenal dengan Kota Formosa, itu contoh. Mungkin satu hari nanti bila keadaan dalam negara kita dah terkawal dan sebagainya, penyakit COVID dah tak ada, kamu boleh pergi membuat lawatan sambil belajar. Jagalah barang-barang antik, barang-barang yang berharga khususnya yang sukar didapati sebagai tanda kita menghargai dan rasa bangga. Seperti contoh yang ikon orang ketiga yang menjaga jam yang mula dipasang pada tahun 1897. Bayangkan lama tu. Jadi itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi bersama Cikgu Zul. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat membuat kerja sekolah semua. Bye.